jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Usaha pihak kerajaan menambahbaik kemudahan pembelajaran di seluruh negara perlu diterjemahkan dengan peningkatan mutu pendidikan murid dan pelajar. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau telah mengarahkan pihak Kementerian Pendidikan KPM dan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT untuk memberi penumpuan kepada meningkatkan mutu pendidikan negara seawal tahun hadapan sejajar dengan penambahbaikan kemudahan tersebut. Beliau memberitahu demikian ketika berucap pada majlis penyerahan dan perasmian projek rintis bangunan Taif Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, Selangor. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yakin pihak Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS mampu melahirkan generasi celik Al-Quran menerusi program Pratafiz Tabika KEMAS. Dalam ucapan pada majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA antara pihak KEMAS dan Yayasan Pahang yang diadakan di Pusat Kegiatan Masyarakat KEMAS di Kampung Seri Batu Sentol di Kuala Lumpur, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, menerusi program berkenaan 100,000 kanak-kanak hufaz akan dilahirkan menjelang tahun 2026. Modul Kelestarian Pendapatan Universiti Awam melalui Integrasi Zakat Wakaf dan Endowment atau IZAWEN berupaya membantu memantapkan lagi pengurusan zakat wakaf dan endowment. Semasa berucap dalam program Kelestarian Pendapatan Universiti melalui IZAWEN, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, modul itu dilaksanakan selari dengan ruang lingkup Institut Pengajian Tinggi IPT sekaligus mampu memastikan kelangsungan dan kelestarian IPT. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Kapsul Masa. Pada tanggal 15 Oktober dalam tahun 1960, pengiktirafan sijil kelulusan Kolej Islam Malaya telah diumumkan oleh Yang Berhormat Abdul Rahman Haji Talib, Menteri Pelajaran pada majlis penyampaian sijil kolej tersebut di Klang, Selangor. Kolej Islam ini dibuka pada tahun 1955 dengan 50 orang penuntut dan dikelolakan oleh pihak Majlis Kolej Islam. Kolej Islam Malaya ini mendapat bantuan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor di samping bantuan daripada beberapa buah negara Islam. Para penuntut kolej ini adalah terdiri daripada penuntut sekolah Arab dari seluruh negara. Kolej ini juga bertanggungjawab melahirkan bakal guru agama Islam dan bahasa Arab yang secukupnya serta cekap untuk mengajar di sekolah menengah dan rendah. Pengiktirafan terhadap kelulusan Kolej Islam ini adalah penting bagi meyakinkan orang ramai akan kemampuan kolej berkenaan
menjadi institusi pelajaran tertinggi Islam di Malaysia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara @ IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas @ IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq. Kita berada di Aspirasi 10.1 Bukit Tirai hari Rabu pagi 8 November 2023 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Alhamdulillah dapat lagi sama-sama hari ini. Kita nak dengar lagi perkongsian yang baik-baik, hayati dan amal-amalkan apa sahaja ilmu yang kita dapat di Radio IKIM. Terima kasih untuk anda yang sama-sama dah buka pasang Radio IKIM dari pagi tadi. Dengarkan Warna Pagi IKIM bersama Pian dan juga Jalal. Pelbagailah perkongsiannya. Masya Allah, kita boleh sama-sama teruskan. Selepas ini ada rancangan Kelvin Bertanya. Dengar perkongsian Dr. HD. Juga soalan yang akan dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Nantikan sama-sama. Tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Okey. Dan selamat bekerja, selamat tugas untuk anda. Laksanakan apa saja tugasan dengan ikhlas, fokus dan tekun. Kan? Sebab itulah kekuatan kita cari rezeki, nak bawa tanggungjawab kita, nak cari lagi manfaat dalam hidup ini. Dan utamakanlah dengan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apa saja kita lakukan, semoga laluan kehidupan kita semuanya baik-baik sahaja. Okey, jom tenang-tenang dahulu kita nak berhibur seketika, nak bersama dengan Gau Nasyid dan juga Angah Umar. Lagunya Rintihanku. Kekal bersama IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Sedih terasa di dalam
dalam hati bila terkenangkan dosa lalu. Masihkah ada kesempatan lagi untuk kembali padamu? Sering kali ku buta dan alpa, hanyut dengan nikmat sementara. Namun ku sedar diri ini hidup dalam kemurkaannya. Tuhan jangan biarkan diriku menjauh darimu, kerana diriku hampiri murka-Mu. Tuhan kau bimbinglah diri ini mencari redha-Mu, jadikan aku penghuni syurga-Mu. Tuhan dengarlah rintihan hatiku. Walau menggunung tinggi dosa yang ku lakukan, ku sedar tak terbanding pengampunan-Mu Tuhan. Hanya yang ku harapkan rahmat kasih-Mu Tuhan, bantuku untuk mencari kekuatan. Tuhan jangan biarkan diriku menjauh dari-Mu, kelak diriku hampiri murka-Mu. Tuhan jangan biarkan diriku menjauh dari-Mu, kelak diriku hampiri murka-Mu. Tuhan kau bimbinglah diri ini mencari redha-Mu, hidup matiku hanyalah untuk-Mu, jadikan aku penghuni syurga-Mu. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019
650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu. Lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong. Ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Line yang kedua 80, line yang ketiga 90 dan line yang lalu untuk line memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Dengar Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Kembali bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh. Kita kembali bersama-sama di rancangan Kelvin Bertanya. Seperti biasa, setiap hari Rabu pagi kita nak ikuti lagi rancangan ini. Anda boleh tonton juga di Facebook, di YouTube IKIM sebab kita bersara langsung di situ. Like, comment, share mahupun kita boleh nak sama-sama berinteraksi, boleh berada di situ. Okey? Dan kalau ada soalan, pertanyaan, boleh juga hantarkan untuk bincang-bincang kita kat sini. Kita dapat aktifkan talian WhatsApp Konti Radio IKIM. Taliannya 0112-29004004. Boleh kita berinteraksi, berbincang di situ. Okey? Dan menerusi rancangan Kelvin Bertanya, seperti biasa, soalannya mesti saudara Kelvin Q yang akan berikan soalan dan jawapannya akan dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun ada bersama-sama kita di talian. Kita nak mengalu-ngalukan Dr. HD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, sihat, Masya Allah. Kan khabar baik tu kira okey lah tu kan, Ciwa. Orang kata apa, beres-beres belakang kalau Kelantan royak lah. Masya Allah. Beres belakang. Alhamdulillah. Doktor, macam mana, okey ke perjalanan persiapan di sana semuanya? Alhamdulillah, sekarang ni kita sedang dalam membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Di Kampung Pego, Alor Gajah. Sebab tu insya-Allah kerja-kerja untuk giat untuk kita bangunkan, untuk melahirkan da'i mu'alaf terus diteruskan insya-Allah. Amin. InsyaAllah kita doakanlah semoga baik-baik doktor urusannya di sana kan. Selalu amin, tengok doktor amin. Juga dekat dalam TV Hijrah, Masya Allah kan. Nampak doktor ada rancangan-rancangan juga kat situ. Jadi pelbagailah doktor tugasannya, keadaannya, situasinya. Semoga baik-baik saja untuk doktor. Okey. Hari ini kita seperti biasa doktor untuk bawakan lagi perkongsian kita untuk soalan-soalannya yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Jom sama-sama kita nak bawakan soalan itu. Silakan saudara Kelvin Q. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM dan juga selamat pagi kepada Dr. Hadi dan DJ Syafiq. Okey, soalan ni mengenai luar negara pula. Adakah seorang yang beragama Islam boleh berguru dengan orang yang bukan Islam? Kerana contohnya bila kita belajar di luar negara ni, ada di kalangan guru tu mereka adalah golongan orientalis yang bukan Islam. Jadi bagaimana doktor? Boleh doktor kongsikan? Terima kasih. Okey, itu antara soalannya. Kita pun terfikir juga doktor, antara kita mungkin memahami isu semasa, keadaan semasa juga kita kan. Kalau tengok dari sudut kita bermuamalat sekalipun di Malaysia, pelbagai yang kita nak lalui, tapi kita hidup dalam penuh keamanan, keharmonian itu, kita boleh menerima kepelbagaian itu. Bagaimana doktor dari sudut menuntut ilmu sesama orang Islam dan juga orang bukan Islam, bagaimana di situ? Silakan doktor untuk kita mulakan sesi bincang bicara kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah,
Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, peluang, ruang yang Allah sediakan kepada kita, sedar tak sedar kehidupan kita Allah berikan supaya kita mendekatkan diri kepadanya insya-Allah. Terima kasih pada saudara Syafiq. Sama, Doktor. Berbaju putih, berkulit putih, berhati putih. Allah. Kulit Semoga tu Allah macam merahmati. kulit tu insya-Allah. macam nak kena betulkan sikitlah, Cewa. Semoga Allah berikan kebaikan kepada saudara Syafiq kita. Amin. Sama kepada untuk Doktor semua juga. Amin. Kepada semua yang mendengar Radio IKIM, semoga Allah merahmati, meredai, dan sahabat kita saudara Kelvin yang kali ini bukan sahaja isu dalam negara tetapi keluar negara yang akan membincangkan tentang bagaimana kalau sekiranya kita nak ambil ilmu itu daripada seorang yang non-Muslim ataupun diibaratkan satu lagi istilah dalam saujana yang membincangkan tentang hal ehwal ini iaitu orientalis. Dan insya-Allah kita akan kupaskan insya-Allah Kelvin satu persatu, tetapi sebelum kita nak melihat adakah dibenarkan ataupun tidak, maka mari sama-sama kita melihat daripada segi pandang Islam mengenai tentang ilmu. Sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, saudara Kelvin, saudara Syafiq, semua, semoga kita apa yang kita dapat pada pagi ini mendapat kerahmatan dan keredaannya dan boleh sama-sama kita amalkan insya-Allah. Amin. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, bila kita sebut tentang ilmu, Allah menyebut dalam surah Al-Mujadilah dalam ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat. Maknanya Allah akan angkat orang yang beriman dalam kalangan kamu, itu golongan pertama yang Allah angkat. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat al-ilma darajat, iaitu orang yang diutuskan, orang yang diberikan ilmu, maka Allah akan angkat beberapa darjat. Dua benda ini Allah ataupun dua golongan ini Allah akan angkat, iaitu orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Sebab tu kalau dia berilmu dan dia beriman, maka sudah pasti darjatnya lebih hebat lagi. Jadi sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, bila kita sebut mengenai tentang ilmu ni, sudah pasti ilmu ni satu benda yang penting. Kerana itu dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang pertama, surah yang pertama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq, daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Dimulakan dengan perkataan yang hari ini menjadi satu benda yang sangat penting. Bukan saja hari ini, pada zaman-zaman sebelum dan akan datang, inilah satu kunci untuk seorang itu berjaya, seorang itu mengenal Allah, seorang itu mengenal dirinya, seorang itu dia boleh capai dalam tahap yang diinginkan adalah dengan Iqra', membaca. Bila kita hari ini kita tahu tentang pembacaan dengan ilmunya, dengan kita tahu bahawa kita kena mengambil sebaik mungkin apa yang telah diberikan, maka sudah pasti orang yang membaca, orang yang mempunyai ilmu, dia akan duduk dalam tempat yang seperti mana dijanjikan oleh Allah, diangkat darjatnya. Sebab tu orang berilmu, orang akan hormat, orang akan tahu, orang akan faham, dan orang akan berikan kepadanya ruang untuk dia bercakap kerana dia mempunyai ilmu. Dan cukup rugilah apabila kita hari ini, generasi kita, dia kurang ingin menuntut ilmu. Yang ni sekarang ni kalau kita lihat, bila kita tanya kan, kenapa tak nak masuk universiti, kenapa tak nak belajar, sambung belajar, dia kata, sambung belajar pun bukan ada pekerjaan. Sambung belajar pun bukan gaji tinggi, gaji besar. Sekarang ni kalau ijazah, gajinya taklah besar, dia kata. Kan lebih baik saya berniaga. Ya, berniaga juga satu ilmu. Tetapi kita juga memerlukan pemuda-pemudi, generasi-generasi yang menguasai kepelbagaian ilmu. Jadi, sayanglah sekiranya kita ada anak ataupun ada cucu yang tidak mahu menyambung pelajaran ataupun untuk nak belajar kerana ilmu tu bukanlah berhenti bila kita keluar daripada universiti.
Contohnya kita dah habis ijazah, tamatlah saya punya pembelajaran. Tidak. Saya dah master, saya dah PhD. Tak, itu sebenarnya langkah baru kita masuk langkah pertama untuk kita mengetahui medan ilmu yang begitu besar. Sebab tu saudara Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar, Imam Syafi'i dia sebut dalam satu dewan dia mengumpulkan syair-syair Imam Syafi'i, mazhab kita. Kata Imam Syafi'i, tasabbar ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yazuk murra ta'allum sa'atan tajarra zullal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatih. Kata Imam Syafi'i kan, bersabarlah atas kepayahan guru kamu dalam menuntut ilmu. Kerana kamu tak sabar menyebabkan kegagalan untuk kamu menguasai ilmu. Sesiapa yang tidak pernah merasai kepahitan dalam menuntut ilmu, maka dia akan menanggung kejahilannya sepanjang hayatnya. Dan sesiapa yang meninggalkan ilmu itu pada waktu mudanya, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Jadi dalam sebenarnya maksud Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kita kena tuntut ilmu. Sebab tu hari ni kita nak apa? Nak ilmu dunia kena tuntut. Allah sebut dah. Siapa nak dunia kena ada pada ilmu. Siapa nak akhirat pun kena ada ilmu. Siapa nak dua-dua pun kena ada ilmu. Jadi ilmu inilah yang kita kena kuasai. Ilmu inilah yang kita kena cari. Yang paling penting adalah ilmu yang pokoknya adalah yang disebutkan sebagai fardul ain. Kelvin, dalam Islam ni kita ada ilmu fardul kifayah dan fardu ain. Fardu ain ni adalah ilmu yang wajib diketahui oleh orang Islam. Maknanya bagaimana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, hubungan kita selaku kita ni hamba Allah, selaku kita jadi khalifah, kena ada ilmu fardul ain. Ini ilmu yang wajib kita kena ada, kata para alim ulama. Sebab tu dia jadi satu tuntutan. Cara kita nak solat, puasa, kemudian macam mana kita berhubungan, ialah kita nak mengetahui tentang akidahnya, akhlaknya. Ini ilmu-ilmu yang wajib kita tuntut. Tetapi di sana ada satu cabang ilmu yang disebutkan fardul kifayah. Kan fardul kifayah ni, dia punya istilah orang buat lain kita tak payah. Itu fardul kifayah. Jadi orang lain belajar, kita mungkin kalau orang lain belajar medik ataupun belajar engineering, jadi mungkin bukan semua orang jadi engineering. Kalau semua pakat jadi engineering, siapa nak jadi DJ Ikim? Contohnya. Kan? Dia nak jadi DJ Ikim ni, dia kena pandai petah bercakap, suara sedap. Makan nasi kandang. Makan nasi handsome pula tu. Allah. Gurau-gurau Datuk. Jadi sebab tu bila semua orang jadi engineering, semua orang jadi medik, dia tak boleh, dia kena kita bahagikan. Ada orang jadi ustaz, ada orang jadi tukang kebun, ada orang jadi cikgu, dia kepelbagaian. Sebab tu Allah ni Maha Adil, kesemuanya Allah cukupkan, Allah berikan. Jadi kita saling melengkapi antara satu sama lain, dan kita tak boleh hina pekerjaan seseorang, kita tak boleh tengok, itu Islam tak dibenarkan. Betul. Kerana nilai dia bukanlah kepada berapa tinggi kamu punya gaji, berapa besar kamu punya pangkat, tidak. Tetapi nilai di sisi Allah adalah nilai keimanan dan ketakwaan. Sebab tu Allah tak sebut dalam ayat tadi, Allah mengangkat orang beriman dan orang yang tinggi, orang kata pangkatnya, tidak. Ataupun tinggi gajinya, tidak. Tetapi orang yang berilmu, mungkin tukang kebun tu, walaupun dia tukang kebun, tetapi kerana dia mempunyai ilmu, di sisi Allah dia hebat. Dan dia amalkan pula. Begitu juga, dia tak semestinya kita keluar PhD, ada PhD. Tapi kalau kita tak amalkan, kita tak praktikan ilmu kita, sudah pasti kita akan jadi gagal. Baik, kembali kepada apa yang disebutkan oleh Kelvin. Bila kita hari ni nak pergi ke negara-negara disebut sebagai negara barat, kita tahu bahawa negara barat perkembangan ilmu itu pesat. Kalau dulu zaman Abbasiyah, kalau kita lihat sejarah zaman Abbasiyah ni, kita ada disebut Baitul Hikmah, iaitu di sanalah tempat orang-orang di seluruh dunia akan rujuk, akan datang
Islam pernah menguasai dunia ilmu. Ketamadunan modennya Islam ini sehingga orang datang, orang ambil. Tetapi disebabkan kealpaan, kelalaian yang mana kita lupa, jadi menyebabkan akhirnya kerajaan Abbasiyah runtuh, cendekiawan dibunuh, buku-buku semua dibakar. Nanti kita akan sedikit sentuh mengenai tentang apa yang berlaku ketika mana yang berlaku di kerajaan Abbasiyah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada itu, bila buku-buku kita dia ambil, disalin, kemudian ditranslatekan, maka sudah pasti penguasaan kepada mereka yang menguasai ilmu itu, yang mana buku-buku mereka dirujuk, bahasa-bahasa mereka dirujuk, akhirnya kepesatan dalam menguasai sesuatu bidang ilmu itu kita nampak. Cuma bila kita sebut boleh ataupun tidak, kita nak belajar dengan orang yang disebut orientalis. Sebelum kita nak faham tentang orientalis ni, Kelvin, saudara Syafiq, maka kita kena faham makna orientalis tu apa dia. Kan? Orientalis ni dia adalah merujuk kepada golongan bukan Islam, bukan semua, tetapi sekelompok golongan orang yang bukan Islam yang mengkaji mengenai agama Islam. Dia kaji agama Islam. Maknanya dia kaji Al-Quran, dia kaji hadis secara khusus. Kadang-kadang ada orientalis yang menghafal Al-Quran. Sebab tu di Eropah mereka ada kadang-kadang fakulti yang mereka buat kajian mengenai perbandingan agama. Kemudian mereka juga akan mengkaji Islam ni secara dalam. Macam mana hadis Nabi, macam mana ayat Quran, apa yang disebutkan. Maka tujuan mereka belajar itu adalah bukan tujuan untuk mereka nak tahu kebenaran, tetapi semata-mata ada agenda yang tertentu. Yang inilah yang disebutkan sebagai orientalis. Tetapi kalau orang yang bukan Islam, non-Muslim, yang masih lagi belum memiliki hidayah Allah, masih lagi belum masuk ke dalam agama Allah, mereka ini kalau mereka belajar dan mereka mempunyai ilmu, maka mereka tidak dinamakan orientalis sekiranya mereka bukanlah bertujuan untuk ada agenda-agenda yang tersembunyi. Dan bukanlah ilmu yang mereka menguasai itu adalah ilmu agama Islam. Ilmu agama Islam ni contoh, kita nak mudah faham. Contohnya, kita nak belajar akidah. Kita belajar kepada non-Muslim. Sedangkan akidah tu mestilah kita kena belajar dengan orang Islam. Ulama' kita. Kita nak belajar fiqh, mesti kita belajar dengan orang Islam. Kita nak belajar hadis. Kita nak belajar sirah Nabi SAW. Maka sudah pasti kita nak belajar daripada orang Islam. Kerana orientalis ni, mereka ni, pernah ada beberapa contoh orientalis, Kelvin dan sahabat-sahabat. Sebab ramai yang kadang-kadang yang nak merosakkan agama Islam ni cukup ramai. Sebab tu kita di Malaysia ni alhamdulillah hidup kita dalam keadaan saling hormat menghormati perlembagaan kita, raja-raja kita yang memegang orang kata yang menjaga sungguh-sungguh tentang nilai-nilai Islam. Inilah yang kita syukurkan, kehebatan yang berada di bumi Malaysia ini. Alhamdulillah, syukur. Tapi orientalis kadang-kadang mereka ni yang di belah barat, ada dalam kalangan mereka yang belajar agendanya adalah untuk nak attack Islam. Kan? Apa kelemahan orang Islam? Dan alhamdulillah Islam ni walaupun di attack daripada mana-mana sudut, ada jawapan. Sebab Islam ni dia ada jawapan daripada sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara. Di sana pasti ada jawapannya. Contohnya A.J. Elbury, warga British, sangat memusuhi Islam. Ini disebutkan oleh buku-buku. Dia profesor di salah satu daripada universiti dan dia menerbitkan satu buku namanya Islam Today. Nama buku tu pun kalau kita Islam Today, kita pun nak baca. Rupanya dalam itu ada anasir-anasir jahat yang kalau orang non-Muslim baca, orang bukan Islam baca, dia akan kata, takkanlah ini Islam. Sedangkan itu bukan daripada penulisan Islam, bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah Nabi, bukan daripada fakta sejarah para sahabat ataupun
sejarah-sejarah tokoh-tokoh Islam. Jadi bila di sana ada penulisan daripada orientalis yang nak menyelewengkan fakta, maka sudah pasti Islam ni akan dinampak seperti Islam ni sesuatu yang kolot, sesuatu benda yang ataupun satu perkara yang tak sepatutnya mundur. Sedangkan itu bukan daripada fakta yang sebenar. Jadi kita tengok pula, ada juga A.J. Winsky mendakwa Nabi SAW, dia sendiri yang menulis Al-Quran. Sedangkan faktanya, Allah sebut dalam Al-Quran, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. Dia telah mengutuskan seorang Rasul ummi. Maknanya ummi ni tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Dalam kalangan kamu, maknanya kata ulama, kalau Nabi tak tahu baca, Nabi tak tahu menulis, bagaimana Nabi nak menulis Al-Quran? Nabi nak mencipta Al-Quran. Maka dia terbitkan satu buku namanya Akidah Islam. Untuk apa? Untuk nak merosakkan umat Islam. Ini yang disebut orientalis ni, Kelvin, sangat bahaya. Sebab tu umat Islam kena hati-hati dalam penilaian ketika mana kita nak membacanya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 140. Surah An-Nisa ayat 140. Firman Allah, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu, iaitu perintahnya di dalam Al-Quran. Apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah, dan golongan munafik ejek ayat-ayat suci Al-Quran, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada perkataan soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Ini ingatan Allah. Kata ulama, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, dia mengatakan ayat ini Allah kutuk sekeras-kerasnya orang yang dia nak pergi menuntut ilmu agama dalam majlis-majlis, tetapi dia pergi menuntut dalam majlis ataupun ilmu dengan orang-orang yang mengejek agama Allah. Orang yang mempersendakan agama Allah. Sudah pasti kamu takkan dapat kebenaran. Kerana itu, jangan kata non-Muslim, Kelvin, saudara Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar. Hatta kita nak menuntut dengan seorang Islam pun, kita kena tahu tentang kepribadiannya. Saya nak sampaikan satu cerita mengenai tentang Imam Bukhari, bagaimana dia nak mengambil satu hadis Nabi, semata-mata kerana satu hadis Nabi, cukup dia teliti orang yang dia nak ambil. Tapi jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar, tenang-tenang dahulu. Kan, bagi Ustaz minum air ni. Dan insyaAllah selepas daripada ni, kita nak ceritakan satu kisah Imam Bukhari bagaimana dia mengambil satu hadis, semata-mata satu hadis. Pemilihan dia cukup teliti. Bagi itu juga, jangan kata kita nak pergi belajar dengan orientalis dalam bab Islam. Dengan orang Islam pun kita kena hati-hati. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Baik, kita akan faham dengan lebih lanjut di sini. InsyaAllah kita akan lebih explore, mengetahui bagaimana kaedah dan caranya di situ, insyaAllah. Okay? Kita berehat seketika dan rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana, kekal juga berada di platform media sosial kita. Like, comment, share, follow rapat-rapat untuk dapatkan perkongsian selepas ini. Okay? Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Radio IKIM.
terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq Saleh, kita berada di Aspirasi 10.1. Menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Jom sama-sama tonton juga di Facebook, di YouTube IKIM. Sebab sekarang kita bersiaran langsung di situ. Anda boleh juga hantarkan soalan pertanyaan menerusi di dalam platform media kita tu. Letakkan sahaja di bahagian ruangan komen. Kalau ada pertanyaan, mungkin nak hantarkan ke talian WhatsApp konti. Juga kita aktifkan sekarang ini. WhatsApp konti kita 011290040004. Bersama-sama juga dengan soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q dan juga perbincangannya dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Kita bincang berkaitan dengan menuntut ilmu dengan orang bukan Islam. Okey, dan fokus kita mungkin ada yang berlaku waktu ini di luar negara kan, untuk kita dapatkan ilmu-ilmu tertentu seperti apa yang Dr. HD maklumkan di awal tadi. Kita nak sambung lagi Doktor dalam isu ini. Bagaimana? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih pada saudara Syafiq, Kelvin dan kepada semua sahabat-sahabat setia yang mendengar Radio IKIM. Semoga teruskan mendengar. Kita akan dapat info-info yang menarik, kepelbagaian info. Semoga kita lengkap dengan ilmu. InsyaAllah semoga kita juga dapat amalkan dengan apa yang kita dengar, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kalau tadi kita dah sebut mengenai tentang orientalis, yang mana mereka ini usaha untuk melihat kelompongan yang mereka rasa kalau mereka sebarkan, ada sebahagian ataupun segelintir umat Islam akan percaya. Dan mereka tidak mahu orang-orang yang belum lagi mengenal agama Islam supaya mereka tak kenal agama Islam. Maka akan sebutkan fakta-fakta yang tak betul dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hukum mempelajari ilmu Islam dengan orang orientalis, hukumnya tidak dibenarkan berdasarkan firman Allah tadi. Tetapi para alim ulama sebut, kalau sekiranya kita nak menuntut ilmu selain daripada ilmu Islam, maknanya selain daripada ilmu Islam, dan orang yang mengajar itu pula orang yang belum masuk dalam agama Islam. Contohnya ilmu engineering, ilmu medical, ilmu apa-apa saja ilmu, accountant dan sebagainya. Kan ilmu nak jadi DJ, contoh kan. Kan? Jadi itu satu ilmu tu. Yeah. Jadi kalau kita nak belajar, maka hukumnya harus. Cumanya apa yang dia ajarkan tu tidaklah melibatkan mengenai tentang agama kita. Sebab kita yang mengetahui mengenai agama kita. Baik. Itu kalau sekiranya ilmu selain daripada ilmu agama. Kan? Boleh kita belajar, harus. Tapi kalau nak menuntut ilmu agama, jangan kata orientalis. Jangan kata non-Muslim. Orang Islam pun kita kena semak dulu. Kalau tengok bagaimana Imam Bukhari punya jaga-jaga untuk nak mengambil satu hadis. Ini sebenarnya telah diletakkan dalam kitab-kitab. Kan dalam penulisan-penulisan supaya kita berhati-hati. Ketika mana zaman timbulnya fitnah, Imam Ibn Sirin, seorang tokoh ulama hadis, dia mengatakan sammu lana rijalakum, maka hendaklah kamu senaraikan kepada kami, namakan kepada kami jalur mana kamu dapat hadis ini. Berhati-hati. Sebab tu dia bukan masalah kalau kita minta maaf, kalau kita hari ni tengok orang pakai kopiah je, oh orang ni berilmu. Tidak. Kita tengok je orang yang berjanggut, kita rasa oh orang ni diangkat menjadi tokoh. Tidak. Dia mestilah kita tahu daripada mana dia belajar, siapa tok guru dia, kemudian apa kelulusan dia. Jadi supaya ilmu yang kita dapat itu tidak diselewengkan ataupun salah faham. Inilah yang sebenarnya ulama cuba berikan, bagi tahu kepada kita, seperti mana satu kisah yang saya nak sampaikan, kisah Imamul Bukhari. Satu hari bila Imam Bukhari dia nak ambil satu hadis, Imam Bukhari ni akan menilai seseorang itu dahulu. Penilaian dia. Maka pada ketika itu ada seorang lelaki yang mana Imam Bukhari nak ambil hadis dengannya,
Kemudian Imam Bukhari, sebelum sampai, Imam Bukhari tengok lelaki itu sedang bersama dengan haiwan ternakan. Bila Imam Bukhari tengok, perhatikan daripada jauh, lelaki tu dia buat macam dia, dalam baju dia macam ada sesuatu, kan, dia tarik baju dia tu, kemudian dia panggil binatang ternakan dia. Kemudian bila Imam Bukhari pergi sebelah tu, dia tengok dalam baju lelaki itu tidak ada makanan. Maknanya dia panggil sajalah binatang tu datang, tengok tak ada makanan. Macam kita kadang-kadang, kita panggil kucing kan miau. Kita panggil kucing. Kucing tu punyalah berseri-seri muka dia. Dia datang dengan penuh harapan, tiba-tiba tengok dia gosok, kita gosok. Sebenarnya dia nak makan. Kan? Dia nak ikan ke, dia nak makanan. Tiba-tiba kita tak bagi. Kan? Kita tangkap dia, cium-cium dia pula. Jadi kecewa dia. Kan? Ni kekecewaan kucing, contohlah. Jadi Imam Bukhari tengok, waktu tu dia kata, kalaulah engkau boleh menipu haiwan, engkau juga boleh menipu dalam agama Allah. Sampai tahap itu Imam Bukhari jaga, nampak? Sebab tu kalau kita lihat hari ni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kita tak pertikai. Sebab bagaimana cara ulama menjaga. Sebab tu Kelvin, dalam Islam ni, ulama-ulama nak menceritakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang hadis, dia mesti sampai jalurnya kepada baginda Nabi SAW. Cukup berhati-hati dalam kita nak melakukan satu-satu benda, khususnya dalam bidang agama. Kerana itu, kalau kita lihat bagaimana Islam ni sebenarnya dia menjadi satu fenomena kemunduran sedikit. Kalau kita lihat ulama-ulama dulu, Islam ni pernah berada di kemuncak gedung ilmu. Iaitu pada zaman kurun ke-8 hingga kurun ke-13 Hijrah. Khususnya di negara Baghdad. Di negara Baghdad. Dia bermula daripada era Harun Ar-Rashid. Ini seorang khalifah yang membuka satu gedung yang saya sebutkan tadi, Baitul Hikmah. Tadi di Baghdad, di zaman Abbasiyah. Waktu itulah pemerintahannya dengan sistemnya, dengan ilmunya, dengan ketamadun, semuanya hebat waktu itu. Tetapi akhirnya musnah disebabkan keruntuhan kerajaan itu sendiri, disebabkan kelompongan yang ada, diserang oleh Mongol, puak-puak Mongol, dia serang, akhirnya Baitul Hikmah tu dibakar, buku-bukunya habis dibakar. Rumah-rumah apa semua segalanya dibakar, dan yang boleh keluar daripada tempat itu adalah orang-orang yang duduk di negara barat. Mereka ni dilepaskan. Sebab itulah mereka ambil ilmu-ilmu Islam ini, kemudian mereka sebarkan dan mereka cetak dengan bahasa mereka, dan akhirnya dia menjadi satu rujukan di negara mereka. Dan sehingga sampai satu tahap kejatuhan Andalusia. Sehingga kan laut itu menjadi hitam disebabkan habis buku-buku dicampakkan dalam laut, dan akhirnya pena-pena yang dakwatnya berwarna hitam itu semuanya dihapuskan melalui air laut. Sebab tu inilah kita kata sebenarnya Andalusia ni di Spanyol, maka sebab itulah kejatuhan ilmu dalam Islam ini kita rasai. Disebabkan itulah kita kena bangkit. Kita kena usaha umat Islam. Kita kena bersatu padu dalam menguasai pelbagai ilmu. Kalau kita tengok ilmu sedikit, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, bila kita sebut, siapa tak dengar Ibnu Sina, tokoh perubatan. Tokoh perubatan. Ibnu An-Nafis, pakar dalam bidang pembedahan dan sistem peredaran darah. Ini tokoh-tokoh ulama kita. Siapa tak kenal Ibnu Khaldun, sejarah kebudayaan dan sains sosial moden. Siapa tak kenal Ibnu Rushd, tokoh falsafah, perubatan, matematik, teknologi, astronomi, geografi dan sains. Siapa tak pernah dengar nama Al-Khawarizmi, tokoh matematik, algebra. Walaupun kita dulu waktu belajar tu algebra ni memang pening. Kan? Memang kalau memang matematik ni kena dengan algebra ni memang gabra kita. Kan? Kira-kira. Jadi, kira-kira. Siapa tak pernah kenal Ibnu Battuta, seorang pengembara Islam. Siapa tak kenal Al-Farabi, tokoh falsafah. Siapa tak pernah kenal Al-Jazari,
tokoh kejuruteraan moden. Dan ramai lagi sebenarnya tokoh-tokoh Islam yang dilahirkan dan hebatnya mereka menghafal Al-Quran 30 juzuk. Ini tokoh-tokohnya. Sebab tu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak pesan seperti mana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, kata Nabi, al-kalimatu al-hikmah dalatul mu'min haitsuma wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kata Nabi, konsep hikmah itu merupakan harta yang hilang daripada orang mukmin. Kecerdikan, kepandaian tu hilang. Maka di mana saja kamu berada, kamu jumpa, maka berhak kamu ambil ke atasnya. Sebab tu dalam Islam, Kelvin, secara kesimpulannya, Islam membenarkan untuk kita menuntut ilmu walaupun ilmu yang kita nak ambil itu adalah ilmu-ilmu daripada segi keduniaan kita, maka Islam mengatakan harus untuk kita mengambil ilmu daripada non-Muslim seperti mana sistem di Malaysia. Jangan pergi jauh. Kadang-kadang cikgu kita ada daripada bangsa India, Alhamdulillah. Ada daripada bangsa Cina, ada daripada kepelbagaian bangsa Sing, keturunan Sing. Jadi tidak jadi masalah. Dia ajar matematik, dia ajar sains, dia ajar bahasa Inggeris. Jadi itu dibenarkan kata ulama. Cuma yang ulama kata tak dibenarkan adalah bila kita nak belajar bab akhirat kita. Ilmu-ilmu, maka kita kena hati-hati. Bukan saja kepada kita jangan belajar dengan orang orientalis. Tetapi orang Islam pun yang kita nak ambil ilmu, kita kena tahu dahulu daripada mana dia belajar. Siapa guru-guru dia. Sebab tu ulama-ulama dahulu dikenali guru-guru dia siapa. Di apa yang bidang kepakaran dia. Sebab tu kalau orang ilmu qiraat, sekarang ni ilmu ni dia tak macam dulu. Kalau orang dulu, Imam Syafi'i dia menguasai fiqh, dia menguasai tafsir, dia menguasai hadis. Tapi sekarang ni ilmu itu dikuasai dalam satu bentuk. Kalau fiqh je. Kalau hadis, walaupun namanya ustaz. Sebab tu kalau ustaz itu pakar dalam qiraat, maka kalau kita ada masalah qiraat, tanya dah bab qiraat dekat dia. Tapi jangan tanya bab fiqh dengan dia. Sebab pengkhususan dia tu adalah lebih kepada qiraat, lebih kepada tafsir. Maka nak tanya fiqh, pergi tanya golongan orang alim ulama yang pakar dalam bab fiqh. Kalau nak tahu tentang hadis Nabi, maka pergi tanyalah orang yang pakar hadis Nabi. Maka sudah pasti kita akan tahu dengan kepakarannya. Tetapi kalau hari ni kadang-kadang, kan macam ada salah satu cerita lah ni di waktu saya di Morocco dahulu, kawan-kawan saja cerita. Dia kata kadang-kadang ada orang dia nak jadi macam ulama juga, kan? Dia selalu datang majlis-majlis ulama. Bila ulama dia datang, bila ditanyakan satu-satu hukum, dia kata padanya ada masalah perselisihan pandangan ulama ataupun masalah khilaf. Dia kata senangnya jadi ulama semua ada khilaf. Yang tu khilaf, yang ni khilaf, yang itu ada. Jadi satu hari bila orang nampak dia ni selalu pergi, orang pun nak tanyalah dia satu ilmu. Dia kata, aku nak tanya kepada kau selalu datang majlis ulama, majlis ilmu. Dia kata, ya betul. Maka kau dapat menguasai pelbagai ilmu. Dia kata, Alhamdulillah. Jadi aku nak tanya kau satu benda. Dia bukan pakar, dia bukan ustaz pun, tetapi dia hanya menuntut ilmu. Bila dia orang saja nak tanya dia, betul ke Allah ini ada dua? Tuhan ini ada dua? Dia kata apa? Padanya perselisihan pandangan ulama, padanya khilaf. Padahal benda itu tak ada khilaf. Allah ni Maha Esa. Tetapi disebabkan kejahilan. Sebab tu kalau kita nak tanya, kena hati-hati. Kita kena tengok siapa dengan siapa kita belajar. Kerana itulah kesimpulannya saudara Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Islam ini menitik beratkan mengenai tentang ilmu. Begitulah surah yang diturunkan, ayat yang pertama, Iqra, baca. Maka kita bacalah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketelusan, dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Cuma di sana ada garis panduan. Kalau sekiranya kita nak mempelajari ilmu dunia, maka orang yang kita nak belajari itu tidak mencemuh, tidak menghina agama kita, maka kita dibenarkan harus hukumnya. Tetapi kalau sekiranya kita nak belajar ilmu akhirat, kan kata orang Islam pun kita kena hati-hati dengan siapa kita belajar. Takut-takut
kejap lagi ilmu sesat yang kita akan dapat. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Dan Alhamdulillah, di Radio IKIM ni, kadang-kadang kalau kita dengar, dipanggilnya orang-orang supaya berkongsi ilmu, sebelum nak kongsi tu dah ditapis dahulu. Ditengok dahulu latar belakangnya. Sebab tu kita dapat sesuatu yang bermanfaat. Semoga ilmu kita itu dirahmati dan diredai oleh Allah dan kita boleh belajar. Kerana itulah sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM, semoga Allah merahmati kita insya-Allah. Ilmu itu sangat penting. Allah akan angkat darjat orang yang beriman, orang yang berilmu, lagi-lagi orang yang berilmu, beriman dan mengamalkan dengan apa yang dipelajari. Insya-Allah kita akan menjadi orang yang dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Amin, amin. InsyaAllah itu dah doktor. Yang pentingnya di situ kan, disiplin ilmunya, adab kita nak menuntut ilmunya, semua ada kaedahnya kan. Tidak kiralah dengan siapa kita menuntut ilmu kan. Dan paling seronok sekali dan paling tenang sekali bila kita dekat Malaysia ni, kita berpegang dengan rukun negara, perlembagaan kita yang sentiasa semuanya dalam keadaan baik dan kita faham antara satu sama lain di situ. Masya Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian sangat bermanfaat ini. Semoga dapat pencerahan dan dapat lagi berikan panduan kepada kita, doktor. Semoga baik-baik di sana, doktor, dalam apa sahaja yang dilakukan tugasannya. Semoga Allah pelihara doktor dekat sana, insya-Allah. Amin. Okey, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang ikuti Bola Bicara kita menerusi rancangan Kelvin Bertanya yang like, comment, share. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak kan. Dan semoga dapat beri lagi manfaat yang sebanyaknya kepada kita. Okey, dan jangan ke mana-mana sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Kekalkan pendengaran anda di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011100520. Jom berwakaf. Di sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kadang dia mengikori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan. Bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM.